Apa khabar semua? Apa khabar? Alhamdulillah. Saya doakan saudara dan saudari berada dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini adalah satu malam yang amat bersejarah dan penting. Bukan saja bagi warga Kuala Perlis, tapi seluruh warga yang ada di negeri Perlis ini. Di sebelah siang tadi saya telah pun pergi ke beberapa kawasan-kawasan di Perlis dengan tujuan untuk melihat sendiri apakah keadaan dan situasi penduduk-penduduk yang ada di Perlis ini di beberapa kawasan-kawasan yang kita akan bertanding dalam pilihan raya ini. Dan saya dapat menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bahawa di negeri Perlis ini sudah ada suatu gelombang yang hebat yang menunjukkan suatu petanda yang agak luar biasa bahawa rakyat Perlis sudah bersedia untuk menyokong Parti Perikatan Nasional untuk menegakkan sebuah kerajaan baru di negeri Perlis dan juga untuk menegakkan sebuah kerajaan di peringkat persekutuan di bawah Parti Perikatan Nasional, insya-Allah. Gelombang ini akan terus menjadi gelombang yang lebih besar dan diharapkan pada 18 hari bulan akan berlaku satu tsunami. Bagaimana yang berlaku pada tsunami tahun 2018, segala sampah sara politik Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan hanyut masuk ke laut yang ada di hadapan kita ini, insya-Allah. Dan mungkin selepas itu negara kita sudah menjadi sebuah negara yang bersih, negara yang stabil, negara yang akan menjamin masa depan yang lebih baik untuk warga Perlis khususnya dan warga Malaysia amnya, insya-Allah. Perikatan Nasional adalah sebuah parti politik gabungan Parti Islam se-Malaysia, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan juga Parti Gerakan di Semenanjung ini. Ada dua parti SAPP dan STAR di negeri Sabah. Gabung ini terbentuk ialah kerana saya dan Tok Guru Tan Sri Haji Hadi melihat tentang perkembangan negara kita dalam tempoh yang mutakhir ini. Dalam situasi negara yang dikatakan tidak stabil, banyak berlaku perubahan-perubahan kepimpinan dan kerajaan dalam tempoh yang begitu singkat. Dan ketidakstabilan ini masih terus berlaku sampai ke waktu yang kita ada sekarang ini. Dan disebabkan oleh keadaan negara kita yang tidak stabil, maka pengurusan kerajaan yang ada juga tidak begitu stabil. Dan apabila sebuah negara tidak stabil, maka pelaburan yang kita kehendaki masuk ke negara kita akan terjejas. Karena tidak mungkin pelabur akan bawa uang yang begitu banyak untuk membina kilang-kilang dan industri-industri yang berteknologi tinggi di negara kita, yang dengan itu dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan yang banyak yang kita perlukan. Dan itulah sebabnya kita berhadapan dengan masalah begitu ramai anak-anak muda kita yang tidak mempunyai pekerjaan. Dan bila mana mereka tidak mempunyai pekerjaan, mereka tidak mendapat apa-apa pendapatan. Itu satu daripada masalah yang merundung nasib kita orang Melayu, rakyat Malaysia pada hari ini. Juga dengan masalah yang kita hadapi pada waktu ini selepas kita
berhadapan dengan pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 melanda negara pada 2019, waktu mana negara di bawah pimpinan Kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi malangnya Kerajaan Pakatan Harapan di waktu itu, walaupun telah pun saya nasihatkan sebagai Menteri Dalam Negeri, di dalam jemaah menteri untuk mengadakan satu sekatan dan menutup semua sempadan-sempadan negara kita supaya pelancong-pelancong asing tidak datang dan membawa wabak penyakit COVID di negara kita. Cadangan itu tidak diterima oleh kerajaan di waktu itu. Tetapi selepas saya mengambil alih pentadbiran negara, saya mengangkat sumpah pada 1 hari bulan Mac 2020. Mesyuarat Kabinet kita pada 16 hari bulan Mac 2020. Di situ saya telah membuat satu keputusan yang dikatakan luar biasa. Unprecedented, unusual decision. Satu keputusan yang cukup penting untuk nak membendung penularan wabak COVID-19. Maka jemaah menteri yang saya pimpin waktu itu memutuskan supaya kita mengenakan perintah kawalan pergerakan di seluruh negara. Masih ingat? Masihkah kau ingat? Ingat. Orang Perlis ni macam ingatannya cukup baik. Dikenakan satu perintah kawalan pergerakan dan tidak membenarkan rakyat keluar daripada rumah masing-masing. Saya nak menceritakan ini kerana baru-baru ini Ketua Parti Pakatan Harapan Anwar Ibrahim menuduh bahawa saya gagal untuk menguruskan COVID-19. Betul ke? Betul? Beritahu pada Anwar Ibrahim tak betul. Bohong. Kita berhadapan dengan satu situasi yang luar biasa. Bukan saja Malaysia, seluruh dunia, negara maju, negara tidak maju, kecil dan besar tidak terkecuali, berhadapan dengan pandemik COVID yang mengancam nyawa seluruh rakyat di dunia ini, termasuklah di Malaysia. Dalam keadaan yang sebegitu sukar, saya telah pun menguruskan usaha untuk mencari jalan dan ikhtiar. Waktu mana tidak ada ubat, tidak ada vaksin untuk kita berikan suntikan supaya mereka yang telah dijangkiti dengan COVID ini dapat kita selamatkan. Saudara masih ingat? Tetapi disebabkan ini adalah suatu amanah, suatu tanggungjawab yang saya pikul sebagai Perdana Menteri. Tanggungjawab ni tak boleh saya abaikan. Tanggungjawab ni hendaklah saya pikul dengan seamanah-amanahnya. Kerana sebagai seorang Islam dan juga sebagai seorang pemimpin, saya tahu tuntutan untuk saya melakukan perkara ini suatu amanah tak boleh saya abaikan. Kerana saya takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti akan menanyakan pada saya. Sebagai seorang pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu seorang pemimpin, apa yang kamu lakukan terhadap orang-orang yang di bawah kamu yang kamu pimpin? Sebab itu saya terpaksa bertindak. Saya fikir telah pun kita adakan sidang mesyuarat siang dan malam. Tuan-tuan mungkin boleh duduk di rumah, tak ke mana-mana, tidur nyenyak. Saya mengadakan mesyuarat siang. Saya juga mengadakan mesyuarat di sebelah malam. Saya tak boleh bertemu wajah kerana tak boleh dibenarkan untuk ada kontak rapat. Ingat kontak rapat? Saya dinasihatkan untuk hanya bermesyuarat melalui Zoom. Saya pun tak tahu apa Zoom sebelum itu. Google Zoom. Di rumah saya masih ada lagi skrin yang masih terpapar di dalam bilik saya, yang saya gunakan untuk mengadakan persidangan secara Zoom.
berbincang dengan menteri-menteri yang jaga kesihatan, menteri yang jaga ekonomi, Majlis Keselamatan Negara, Ketua Pengarah Kesihatan. Semuanya kita adakan untuk menguruskan situasi yang agak mengancam nyawa kita. Dan waktu itu kita sudah melihat menularnya wabak COVID-19. Kita terpaksa mencari jalan dan ikhtiar supaya semua hospital kita mempunyai cukup jururawat, mesti ada doktor, mesti ada katil yang memadai untuk menampung kes-kes COVID yang meningkat. Kadang-kadang melempah-lempah sampai keluar daripada hospital. Kerana hospital kita tidak dibina untuk menguruskan masalah pandemik seperti COVID-19 ini. Saya menyebutkan ini bukan kenapa, kerana selepas kita sudah melalui fasa-fasa untuk keluar daripada pandemik, ada dia ambang-ambang yang telah pun kita tetapkan. Masih kau ingat? Saya sebut ini nak mengulang sedikit sejarah. Bukan kenapa, untuk memperingatkan bahawa ini adalah suatu perjuangan kerajaan Perikatan Nasional yang akhirnya diiktiraf sebagai kerajaan yang berjaya oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, antara negara yang terbaik untuk menguruskan pandemik COVID-19. Anwar Ibrahim kata kita gagal. Dia beritahu pada hari semalam mengatakan Muhyiddin tak berjaya menguruskan COVID. Dia kata ada 36,000 orang Malaysia yang meninggal dunia kerana serangan COVID. Terburuk dalam dunia, kata dia. Tuan-tuan, saya tadi ada pegawai saya duk beri nota ini nak ingatkan. Dia kata bukan terburuk, antara yang terbaik menguruskan COVID. Banyak negara-negara yang berhadapan dengan masalah COVID yang lebih serius. Saya baca sebahagian daripadanya. Amerika Syarikat antara negara yang termaju di dunia. Berapa kes kematian dia? 1,98,387 orang. Bandingkan dengan kita hanya lebih kurang 36,495 orang. Negara kaya, ada wang yang banyak, ada doktor yang pakai yang banyak, ada hospital yang banyak. Tapi sampai lebih 1 juta rakyat Amerika yang mati. Faham tak? Muka saya ni dok serius pasal dok nak lawan dengan Anwar Ibrahim ni. Brazil 688,444 orang mati. India 530,000 yang meninggal dunia. Rusia 390,000. UK 194,000. Indonesia 158,000. Jepun 47,000. Kita bukan kedudukan yang paling teruk. Kita berkedudukan dalam kedudukan yang ke-29 di peringkat antarabangsa. Tepuk tangan kuat-kuat, saudara. Beritahu pada Anwar Ibrahim, mu boleh cakap, tapi apa yang membuat? Dia tak nak bercakap, mengucapkan terima kasih. Malahan langsung tidak bersyukur. Karena dengan tindakan tegas yang kerajaan pimpinan saya telah ambil, kita telah menyelamatkan jutaan nyawa manusia dalam negara kita. Orang Palestin masih hidup lagi? Masih hidup lagi, tengok masih tegak berdiri. Kita selamatkan. Ya, saya pun tak suka kalau seorang manusia mati kerana COVID. Dia pandai cakap. Kita berhadapan dengan masalah kekangan-kekangan, tidak ada cukup ubat, vaksin belum tupa. Tak ada langsung, tak kita terima. Tapi Malaysia lah antara negara di dunia di rantau ini juga negara yang pertama mendapat bekalan vaksin. Siapa sini sudah dapat bekalan vaksin? Suntikan vaksin. Angkat tangan. Kalau ada yang tak ada, besok pergi hospital kat Polis ni dapat suntikan. Masih kita sediakan lagi. Kita dah bekalkan hampir 100% penduduk dalam negara kita. Saya bina pusat-pusat untuk suntikan di seluruh negara sampai ke Ceruk Rantau, kawasan-kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak.
Apalah Anwar Ibrahim ni? Dia Pakatan Harapan. Dia pandai buat tuduhan tapi tak bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang kita telah laksanakan untuk menyelamatkan nyawa dia, keluarga dia, anak dia, cucu dia, seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Allah berkata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang Allah bagikan pada kamu, la in syakartum la azidannakum, aku akan tambah lagi. Ini semua yang bersyukur. Insya-Allah lepas menang besok kita tambah apa rezeki orang Kuala Palis. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur akan nikmat Allah, maka azab, seksa, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Dia boleh kata itu, kata itu, kata ini, macam-macam. Tetapi bukan soal menyelamatkan nyawa. Perikatan Nasional dan kerajaan yang saya pimpin waktu itu menyelamatkan ekonomi negara kita. Mungkin Anwar Ibrahim juga tak setuju. Apa dia? Dia kata PKP yang paling panjang di dunia. Parah. Kita terpaksa ambil tindakan kawal. Kalau tak kawal begitu, tak tahu berapa juta manusia yang akan meninggal. Dan kalau tak kawal begitu, bagaimana sistem kesihatan negara juga akan runtuh. Dan bukan sistem kesihatan negara, tapi juga sistem ekonomi negara kita boleh runtuh. Anwar tak tahu. Iyalah, dia bukan Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri tepilah seumur hidup dia. Nak buat apa? Kita menguruskan sekarang ni masalah nyawa hampir sudah selesai. Walaupun COVID ada dalam masyarakat kita ni. Sekarang ni sudah ada ke fasa pandemik, ke fasa endemik. Makna macam nak pulih dalam tempoh mungkin tak berapa bulan ataupun tahun hadapan ni, insya-Allah. Tetapi yang jadi masalah kita, dan ini ada kaitan dengan pilihan raya, ialah kerana dia telah membawa kesan kepada kehidupan kita. Kalau saudara tahu di waktu PKP kita tutup semua bentuk penjagaan, bukan saya suka. Saya tak boleh buat sewenang-wenang. Segala tindakan yang saya ambil sebagai Perdana Menteri ialah atas nasihat pakar-pakar yang ada dalam Kementerian Kesihatan dan juga konsultan dan juga mereka-mereka yang mahir dalam bidang perubatan. Ia menasihatkan saya supaya jangan buka lagi. Kalau kita buka lagi, mencacaklah kes COVID di negara kita. Yang paling banyak sekali, kebetulan, ialah negeri Selangor yang dipimpin oleh Pakatan Harapan. Bukan kita nak kata apa. Susah, Menteri Besar. Kita adakan mesyuarat tiap-tiap kali dia duduk kat situ, dia kata masalah besar di negeri Selangor kerana kes COVID meningkat, mencacak. Begitu banyak sekali orang yang meninggal di negeri Selangor. Tetapi masalah yang serius yang kita nak lihat ni, macam mana nasib dan kehidupan kita nak kita kembalikan seperti dahulu. Ada ruang dan peluang untuk anak-anak kita bekerja. Mereka yang sudah jatuh miskin bertambah daripada B40 sudah jadi B60. Saya sedar ini. Ini adalah kesan daripada tindakan kita untuk menguruskan COVID. Tetapi dengan sebab tindakan juga cepat yang saya telah ambil. Kerana saya hadir dalam satu masyarakat Majlis Tindakan Ekonomi Negara, National Economic Action Council. Dalam situ ada Governor Bank Negara. Governor Bank Negara beri satu amaran pada Perdana Menteri saya waktu itu. Dia kata, Tan Sri Prime Minister, kalau sekiranya kita tidak buka supaya ekonomi boleh bergerak semula dalam tempoh sebulan, seluruh sistem ekonomi kita akan runtuh. Awak tak tahu, semua orang Palih mana tahu cerita tu. Apa nak buat? Dalam mesyuarat kita tiap-tiap kali nak menguruskan COVID ni ada dua pihak.
Satu pihak yang jaga kesihatan kata jangan buka. Satu pihak yang jaga ekonomi kata buka sekarang. Mana satu saya nak buka, nak tutup. Anwar Ibrahim tak berpengalaman dalam soal itu. Terpaksa kita buka secara berfasa-fasa. Ingat, berfasa-fasa yang dianggap essential. Ini penting, kita tak tutup langsung. Industri-industri yang amat penting dan utama kita buka. Yang lain kita tunggu dan tangguh dahulu. Berperingkat, berfasa-fasa. Tetapi kesan daripada tindakan Kerajaan Perikatan Nasional waktu saya pimpin dahulu, hari ini ekonomi negara kita tidak runtuh sebagaimana yang disebut oleh Governor Bank Negara. Tepuk kuat-kuat. Saudara, tak apalah apa Anwar Ibrahim nak kata-katalah. Tapi jangan sokong Pakatan Harapan. Nyaya kita ada buatnya. Saya duduk bersama dengan Kabinet Pakatan Harapan, ingat tak? Saya jadi Menteri Dalam Negeri, kerjanya tangkap orang yang salah. Saya duduk di situ, saya dah duduk dalam jemaah menteri ini, saya ingat dah 40 tahun. Daripada zaman jahiliah dulu. Waktu dalam Barisan Nasional dulu. Sampai ke baru ini. Saya dah duduk dalam banyak mesyuarat-mesyuarat jemaah menteri. Tapi bila duduk dalam mesyuarat jemaah menteri Perikatan Nasional, 22 bulan itu menyiksakan. Banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh rakan-rakan saya. Sebahagian besarnya ialah daripada parti DAP dan PKR. Saya menggeling kepala. Kenapa mereka membuat keputusan desakan supaya Akta Hasutan dihapuskan? Macam-macam lagi bantuan-bantuan dan pemberian oleh kerajaan dahulu kepada usaha-usaha untuk membangunkan ekonomi Bumiputera seperti Teraju ataupun Equinas. Ini antara agensi-agensi yang disediakan peruntukannya besar oleh kerajaan. Wang sebanyak 2 bilion yang diberikan pada Equinas nak ditarik balik oleh Guan Eng. Waktu itu dia jadi Menteri Kewangan. Bila orang tanya ada duit, dia kata negara dah nak bankrupt, bagi RM30 saja. Apa RM30? Waktu saya memimpin negara sekejap ya. Ini ingatan. Apa dia yang bantuan yang kita bagikan? Bantuan sara hidup PSH. Berapa jumlahnya? 5 bilion ringgit. Yang telah pun membantu meringankan bebanan kepada 4.3 juta rakyat Malaysia. Tepuk tangan. Bantuan prihatin nasional dan juga bantuan prihatin 2.0 dua kali yang dikeluarkan oleh Perikatan Nasional, jumlahnya 18 bilion ringgit. 10 juta penerima. Main-main kah? Allowance sara hidup nelayan waktu Pakatan Harapan dia potong. Bukan banyak 300, dia potong RM250 saja. Saya jadi Perdana Menteri, kita bagi lagi. Penuhkan semula pada semua nelayan termasuk di Kuala Palis ni. InsyaAllah bila menang besok akan datang, kita tambah lagi. Kepada kaum-kaum nelayan, pekebun kecil, petani, pesawah. Ini antara kumpulan sasaran yang kita akan berikan bantuan. Saya tak payah nak sebutkan pelbagai-bagai. Jumlah yang telah pun kita peruntukkan untuk membantu dan membela nasib rakyat ialah 530 bilion ringgit. Allahu Akbar. Bukan yang kecil. Jadi ini adalah tindakan-tindakan yang ambil yang menyebabkan setidak-tidaknya bila hari ini sudah kita boleh kembali seperti hampir-hampir sedia kala, ekonomi kita sudah mula bergerak. Pagi tadi saya pergi ke pasar mana, warung-warung, saya tanya makcik yang jual nasi, macam-macam nasi ada ikan keli goreng sekali. Saya tanya makcik macam mana menjaga? Terima kasih lah Tan Sri dah buka. Dulu saya tutup, sekarang ni dalam sehari saya dapat RM300.
Banyak juga RM300 sehari. Ada 5 pekerja sehari. Pekerja dibayar RM40 bagi peluang hidup bagi pekerja-pekerja yang memerlukan pekerjaan. Kalau saya lihat di tempat-tempat lain sudah mula agak berniaga semula, tetapi sebenarnya belum pulih sebenarnya. Jadi mana agenda pembangunan yang telah pun saya mulakan belum selesai. Belum selesai. Nak selesai macam mana? Pilih Perikatan Nasional. Kalau nak pilih Barisan Nasional dan UMNO, tengok dia polis saja. Dan seria dah. Datuk Sri Syahadan memang orang kuat lama, sekarang dah bersama dengan kita. Saya menjadi timbalan Presiden UMNO disingkir, masih hidup tegak berdiri pada hari ini. UMNO sudah tidak seperti UMNO dahulu. UMNO sudah lari daripada landasan asal, terutama waktu mana Datuk Seri Najib dan sekarang ni namanya siapa? Zahid ke? Zahid apa? Wak Jahid Ponorogo kata dia. Saya bukan nak menghina Ponorogo, saya pun anak orang Jawa juga. Apa dah jadi pada negara kita waktu mana UMNO dan Barisan Nasional memimpin negara? Berapa banyak wang rakyat yang sudah pun dirampok dan dirompak dan dicuri. Kes pertama yang Datuk Seri hadapi sudah pun jatuh hukuman, sekarang ni ada di penjara mana? Oh, Kajang tahu pun. Hukuman 12 tahun penjara. 210 juta denda, tuan-tuan. Siapa orang paling duit banyak macam tu, boleh tolong bantu Datuk Seri Najib. Sekarang ni Datuk Zahid Hamidi, dialah suruhkan Sebelah Pilihan Raya ni dia ada sekarang. Saya dapat berita sekarang ni di Shah Alam, di banyak tempat, di Kuala Lumpur, di Selangor pun dah mula banjir. Di Pantai Timur ada tempat-tempat yang sudah dilanda banjir. Kita waktu dulu sebelum dia bubarkan Parlimen, 12 Menteri Perikatan Nasional hantar surat pada Yang di-Pertuan Agong. Saya kata hantar surat kerana saya pengurusi Perikatan Nasional. Yang menghantar surat ialah Menteri daripada Bersatu dan juga Menteri PAS. Bukan kerana apa? Kerana minta kalau boleh jangan diperkenankan untuk Parlimen dibubarkan dahulu. Apa sebab? Banyak sebab. Antaranya sebab kita punya ekonomi belum pulih. Rakyat susah, menderita kat bawah tu, tak ada bahan nak makan. Pendapatan sudah jatuh, hidup miskin, papa, kedana. Itu satu. Kedua, kenapa nak buat sekarang? Banjir sedang melanda dan dikatakan akan terus melanda dalam sehari dua ni. Perdana Menteri bila ditanya oleh pemberita apa nak buat kalau waktu banjir ni, nak bincang dengan SPR. Nak bincang apa? Nak minta supaya dia adakan darurat. Tangguh pilihan raya. Hang dulu patut tak usah minta bubar. Tapi kenapa bubar? Kerana Zahid ini dok desak Datuk Ismail Sabri. Bubar sekarang, bubar sekarang, bubar sekarang. Akhirnya terbubar. Pasal apa dia minta dibubarkan? RM10. Pasal dia takut kalau tak bubar sekarang nanti dia akan dijatuhkan hukuman tak sempat nak bertanding. Kalau tak boleh bertanding, tak boleh jadi Perdana Menteri. Itu sebabnya. Kemudian dia kata kalau tak cukup bilangan, UMNO tak boleh menang dengan bilangan 112. Dia sanggup bersekongkol dengan sesiapa. Antara yang dia nak sekongkol, katanya tidak lain dengan cikgu dia. Cikgu dia siapa dia? Oi, pandai orang Kuala Polis. Cikgu dia. Bersama dengan cikgu dia ni siapa? Guan Eng, Kit Siang, Gobind Singh Dio. Siapa ni? DAP. Siapa DAP? Parti DAP parti apa? Parti yang tak mempertahankan hak istimewa orang Melayu. Parti yang bertindak, yang menjejaskan segala perkara yang kita nak laksanakan dari segi Islam dan sebagainya negara kita. Dan apa usaha yang sedang pun nak kita buat untuk membantu Bumi Putra, dia akan tidak sokong langkah-langkah bagaimana yang dia buat waktu mana dia menjadi Menteri Keuangan yang lalu. Ini kumpulan yang akan sekongkol dengan
Anwar Ibrahim dan sekongkol dengan Zahid Hamidi. Bukan saya kata. Banyak yang buat ramalan masuk Tun Dr. Mahathir. Bukan saya nak mempromosi pejuang. Tak payah pangkah pejuang tu, membuang masa aja. Dia pejuang kata ini mungkin yang sudah dirancang. Jadi di sini dalam majlis ini saya fikir ada juga orang UMNO kak. Ada tak kat belakang tu? Yang depan ni saya Datuk. Ni pendukung tegar Perikatan Nasional. Terima kasih. Mungkin di tepi-tepi belakang jauh-jauh sedikit pasal duk segar. Tapi tak apa, saya cuma nak beritahu ni pilihan raya ni penting. Jangan sokong UMNO walaupun kamu ahli UMNO. Boleh tak? Dia ahli UMNO. Jangan sokong UMNO, agak luar biasa. Kerana kalau ditahu dengan sokongan kepada UMNO tu, undi dia akan pergi ke mana tadi? Dekat hampir nak masuk ke laut ini, ke selat ini. Tak ada gunanya. Lebih baik undi orang UMNO beri kepada Perikatan Nasional. Kalau dia nak menegakkan Islam, nak meningkatkan syiar Islam, nak membantu Melayu dan Bumi Putra, membantu semua kaum dalam negara kita, ada lebih bermanfaat. Satu undi yang mereka ada, mestilah diundikan kepada calon-calon Perikatan Nasional. Tadi ramai kita dah perkenal. Sama handsome, berkelayakan, qualified. Bukan calang-calang manusia masuk orang sebelah kanan saya ni. Dia badan dia besar sikit daripada saya. Lepas ni dia kurus sikit, lebih slim. Jadi saya nak sebutkan ini penting. Jadi sebab tu pilihan raya ini bukan soal mainan. Sekarang dengan sebab ada pindaan penerbangan, usia 18 tahun dah boleh undi dah. Siapa ada sini yang dah undi? Yang baru undi 18 tahun, ada tak yang muda-muda? Di sini 18 tahun yang pertama kali nama didaftar, ada tak? Ada. Hang ni mesti keluar undi. 4,000 kalau boleh. Kalau boleh kata, Cik Bakar ada 4,000 anak muda. 4,000. Ini lebih daripada berapa batalion. Kewajipan, tanggungjawab. Jangan duk teriak-teriak saja macam tadi. Hang mesti keluar pagi-pagi lepas subuh pukul 8. Pusat pembuangan undi dah buka. Masuk dulu ke situ. Tunaikan tanggungjawab sebelum nak membantu jentera parti kita. Sokong Perikatan Nasional. Tak susah. Oh, nama-nama ni ada. Kalau tak ingat nama pun tak ada. Tengok Perikatan Nasional kat belah kanan tu ada kosong, pangkah kat situ. Jangan pangkah yang atas, jangan pangkah yang bawah, tapi pangkah Perikatan Nasional. Tanggungjawab kita. Ada juga mereka yang tak pernah mengundi. Usia sebelah 30-40 tahun kerana lepas-lepas dulu pun dia tak kisah. Sekarang ni nama mereka sudah ada daftar pemilih, bukan? Kita minta mereka keluar. Saya nak minta tolong supaya peratusan pengundi Melayu yang ada mesti keluar, kalau boleh 100% menyokong Perikatan Nasional. Sekarang ni saya sebutkan mukadimah tadi gelombang. Saya jangka gelombang ni akan berterusan. Gelombang yang lagi besar. Dan kalau berlaku gelombang itu, seluruh kursi di Perlis yang kita tandingi, kita akan menang. 3 kursi Parlimen, 15 kursi Dewan Undangan Negeri, insyaAllah. Terbentuklah kerajaan dan apa yang telah pernah disebutkan, Perlis baru dan sebagainya ini akan kita zahirkan waktu mana kita memegang tampuk pentadbiran kerajaan di peringkat negeri dan juga pihak kerajaan di peringkat persekutuan. Jadi saudara, saya cuma last nak sebutkan satu ini. Saya bawa buku ni, manifesto. Aku janji. Tajuk ni apa? Prihatin, bersih, stabil. PN, best. Prihatin, bersih dan stabil, besar maknanya. Prihatin apa makna? Siapa boleh jawab? Prihatin makna kita tahu, sedar, insaf tentang masalah rakyat. Kita care dalam bahasa Inggeris. Kita nak nolong rakyat yang ada di negara kita, terutama yang miskin, yang susah. Kita dah buat waktu kita berhadapan dengan masalah pandemik COVID, waktu saya mentadbirkan negara, tetapi perlu kita buat lebih banyak lagi.
Kita nak menguruskan ekonomi negara kita pulih seperti dahulu. Kita nak menentukan sistem pendidikan negara kita boleh melahirkan generasi anak-anak muda yang pendidikan bertaraf global, bertaraf antarabangsa, cerdik, bijaksana dan boleh menguruskan diri dan juga masyarakat mereka dengan ilmu yang mereka ada. Kita penting menekankan prihatinan itulah kerana rakyat kita sudah banyak yang terkesan. Ramai yang tidak ada pekerjaan. Pendapatan mereka tidak cukup untuk menyara keluarga. Harga barang melambung-lambung naik tinggi. Inflasi kita mencacak. Dan disebutkan oleh pakar Bank Antarabangsa dan Bank Dunia tahun depan situasi global lebih teruk daripada apa yang kita lihat pada hari ini. Dan Malaysia tidak terkecuali. Macam mana nak menguruskan keadaan negara yang akan tergugat dengan sebab masalah global depression ataupun recession ini? Ini memerlukan kebijaksanaan sebuah kerajaan yang ada pengalaman. Dan saya kira Perikatan Nasional ada pimpinan yang berpengalaman yang boleh menguruskan negara dalam keadaan yang sukar. Bersih. Bukan bersih yang pakai baju kuning atas jalan raya tu. Bersih daripada segala amalan-amalan rasuah. Rasuah ni saudara, barah dalam masyarakat. Saya juga kena barah, kanser. Alhamdulillah dah pulih dah, boleh berdiri lama dah. Barah dalam masyarakat, wang rakyat disonglapnya. Bukan RM1 tetapi berbilion-bilion ringgit. Waktu saya jadi Perdana Menteri, bila ada kes 1MDB, kita tubuhkan sebuah jawatan kuasa untuk mendapatkan semula wang yang sudah hilang. Saudara tahu tak berapa banyak yang saya dapat kumpulkan dan bawa balik? 20 bilion ringgit kita bawa balik. Tapi ada berbilion ringgit masih lagi dia ada di mana-mana tak tahu. Belum lagi dapat kita bawa balik. Itu tugas yang belum selesai. Kita jangan biarkan amalan-amalan rasuah berleluasa. Sebab tu Perikatan Nasional, pada hari yang saya menamakan calon di Kuala Lumpur hari itu, selepas itu saya mengetuai, membaca ikrar, menentang rasuah. Bukan main mudah. Mulakan dengan wallahi, wabillahi, watallahi. Ini sebutan nama Allah ini. Dan kita berkata, kita berikrar, kita akan menentang rasuah. Dan pastinya kita tidak akan melakukan sesuatu perbuatan berrasuah ini. Salah guna kuasa dan macam-macam lagi. Bersih. Negara kita sekarang ini tidak bersih. Kita Perikatan Nasional hendak membersihkan negara kita ini. Ini langkah yang kita akan ambil. Stabil. Apa makna stabil? Kestabilan. Barisan Nasional UMNO dia punya slogan ialah kestabilan dan kemakmuran. Ini UMNO. Stabil apa? Berapa kali kerajaan tumbang jatuh gini siapa yang buat? Dia yang buat. Tak stabil yang anda sekarang ini. Kenapa? Kena UMNO dan Barisan Nasional. Kita nak membentuk situasi keadaan dalam negara kita yang stabil. Kestabilan ini saudara memerlukan sokongan rakyat supaya dalam pilihan raya ini kita boleh memperolehi katalah 125 kursi parlimen. Dan itu mempunyai satu jumlah yang besar yang akan menstabilkan politik dalam negara kita dan kerajaan di negara kita. Ini penting. Jadi ini antara mauduk yang ada terkandung dalam kitab. Apa yang kita namakan, apa nama ini? Manifesto yang saya sebutkan. Tolong baca. Semua ada dalam ni. Kalau yang ada kena-mena dengan soal nelayan, petani, pekebun kecil, peneroka Felda, semua ada dalam ni. Yang akan kita bantu dan kita tokok tambah lebih daripada apa yang telah pun kita buat di masa yang lepas. Kita bagi jaminan belanjawan yang baru ini dibentangkan di Parlimen tapi tak dibahaskan, belum lulus. Kita akan ambil belanjawan itu dan ditambah baik lagi. Apa yang ada terjanji di situ baik untuk perkhidmatan awam, peneroka, petani, nelayan yang ada dalam belanjawan itu akan kita tunaikan
dan kita juga akan perbaiki kalau ada kelemahan-kelemahan yang patut kita perbaiki. Saudara, halas, selesai. Faham tidak? Jadi saudara nak sokong siapa? Tak cukup kuat. Siapa yang kita harus sokong? Perikatan Nasional. Perikatan. Itu tanggungjawab kita. Dan saya doakan mudah-mudahan semua rakan-rakan yang ada di Perlis yang bertanding ini akan mendapat kejayaan kemenangan yang cemerlang. Semua nanti akan dinobatkan sebagai yang berhormat dan berkhidmat untuk rakyat Perlis. Dan Perlis akan melalui satu era baru yang lebih hebat, yang lebih cemerlang di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!